Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jabatan Perdana Menteri JPM akan menyelaras spesifikasi teknikal cadangan pembinaan tembok sempadan terutama antara Malaysia dan Thailand berdasarkan keperluan strategik negara serta implikasi kewangan. Sidang Dewan Rakyat diberitahu pembinaan tembok sempadan akan melibatkan kos yang tinggi serta perundingan antara kedua-dua buah negara. Mohan Chinasamy di lobi Parlimen mempunyai laporan penuh. Mohan, teruskan. Baik Zira, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Merbok Nur Azarina Surip. Harga membina tembok ini adalah begitu tinggi sekali. Kita ada tembok yang telah dipersetujui bersama, kita dah bina 1 kilometer kita telah membelanjakan 1 juta ringgit. Jadi kalau kita melihatkan bahawa sempadan ini kalau dikawalkan dengan mekanisme lain juga kita mesti tingkatkan. Dan juga tembok ini kita juga ada masalah kalau dibuat ke atas on the dot boundary ataupun sebelum pada itu, ini adalah persoalan-persoalan apabila kedua negara jiran ini mesti duduk bersama dan mengambil kira diskusi ini mengambil kira semua isu-isu yang berkaitan. Terima kasih. Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut memaklumkan Dewan selain pembinaan tembok, mekanisme lain seperti kerjasama sempadan antara dua buah negara perlu dipertingkatkan lagi bagi mengelakkan berlakunya jenayah rentas sempadan. Menjawab soalan asal Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berhubung cadangan kerajaan membina tembok sempadan dari Perlis ke Kelantan, jelas Datuk Seri Dr. Wan Azizah pagar sempadan yang akan dibina di atas garis sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand telah dipersetujui bersama oleh kedua-dua buah negara semasa mesyuarat ke-25 Land Boundary Committee LBC Maltai. Ia dipengerusikan pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Jupen dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2018. Keahlian jawatan kuasa kerja di peringkat Malaysia telah disempurnakan, manakala di peringkat negara Thailand pula akan dimuktamadkan selepas pilihan raya umum negara tersebut selesai dilaksanakan. Baik, dalam perkembangan lain, 97 kes pembuli media sosial yang menghina Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong telah disiasat oleh Polis Diraja Malaysia PDRM sejak tahun 2012 sehingga kini. Daripada jumlah itu, 11 individu telah didakwa di mahkamah. Jelas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan komited melakukan pelbagai langkah bagi memastikan kes penghinaan seumpama tersebut tidak berlaku. Meningkatkan kesedaran masyarakat supaya lebih peka dan sensitif terhadap sentimen perkauman keagamaan dan institusi raja pembelajaran melalui kempen-kempen kesedaran bersama orang awam. Membuat kajian terhadap akta komunikasi dan multimedia supaya akta berkenaan lebih berkesan dan menyeluruh, terutamanya dalam menangani kenyataan-kenyataan di media sosial yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Dan ketiganya menubuhkan unit. Beliau yang juga Ahli Parlimen Pago menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Cameron Highlands, Ramli Dato' Memakno. Apabila ditanya sekiranya akta sedia ada diperuntukkan mencukupi, jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin setakat ini ia memadai walaupun terdapat usaha dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk meneliti sama ada undang-undang sedia ada perlu diperkukuhkan lagi. Kerajaan masih belum berbincang mengenai keperluan membuat satu akta khusus untuk raja-raja seperti lesen magister yang dilaksanakan di Thailand. Bagaimanapun, peruntukan yang terkandung dalam Akta Hasutan 1948 akan diteliti dan telah ada cadangan untuk memasukkannya di bawah kanun keseksaan. Perkara berkenaan akan dibentang kepada jemaah menteri untuk diteliti sekiranya peruntukan itu perlu dipinda atau diperkukuhkan lagi. Baik, Dewan Rakyat juga turut dimaklumkan tentang projek baik pulih ban-ban di beberapa lokasi di Sarawak yang tidak diluluskan oleh kerajaan. Menjawab soalan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusof Abdul Wahab, Timbalan Menteri Pertanian dan juga Industri Asas Tani, Sim Zezin berkata pihaknya akan terus berusaha memohon semula projek membaikbulihkan itu kerana ia perlu dilaksanakan. Tujuannya untuk mengelak berlaku kejadian seperti banjir dan juga kerosakan tanaman. RM88. Bagi membaik pulih ban-ban yang telah mengalami proses pementapan di skim saliran Sungai Bapak, skim saliran Tanjung Sirik dan skim saliran terkawal Pulau Brut pula dengan jumlah anggaran kos 10 juta.
Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak telah juga mengemukakan permohonan 3 projek baharu di bawah Rolling Plan 1 hingga 4 Rancangan Malaysia ke-11 yang melibatkan skop membaik pulih infrastruktur pengairan dan saliran untuk ketiga-tiga projek tersebut. Walau bagaimanapun permohonan tersebut tidak diluluskan. Tambah SIM sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-10, kerja-kerja baik pulih perimeter ban dan struktur air di skim saliran terkawal Paluh Bangau telah dilaksanakan dengan kos sebanyak RM4.124 juta. Pihak kementerian bersama Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak akan menjalankan kerja-kerja pemulihan ban pertanian berdasarkan keutamaan dan peruntukan sedia ada. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula usul penggolongan perbahasan titah raja. Dan untuk pengontrol anda, seperti tadi, Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan dan juga Menteri Pengangkutan telah menghabiskan sesi penggolongan titah diraja dan akan disambung dengan di jabatan itu Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai kementerian terakhir untuk membuat penggolongan bagi usul ini dibawa ke Majlis Mesyuarat untuk diluluskan. Jadi sekian sahaja laporan saya dari Parlimen. Kembali bersama Zerah di studio. Silakan.